Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Good evening to everyone, ladies and gentlemen, our friends, pencinta-pencinta Al-Quran sekalian. Yang dimuliakan para muallim, guru-guru saya sekalian, para penonton, rakan-rakan saya. Selamat datang saya ucapkan ke dalam rancangan Jom Tadabbur Quran episod yang ke-9. Jadi insya-Allah 5 September samaan 18 18 Muharram. Jadi selamat datang saya ucapkan kepada semua tuan-tuan dan puan-puan. Anda bersama saya Ahmad Muhammad Sani dalam rancangan Jom Tadabbur Quran, Al-Quran dihayati terus ke hati. Jadi pertama sekali tugas kita adalah beri komen sama ada video dan audio clear ataupun tidak. Kemudian saya mohon kepada semua penonton-penonton kita, kepada admin-admin kita, sharekan sebanyak mungkin pada grup-grup anda, pada laman sosial anda, Instagram dan sebagainya, supaya ramai lagi yang akan menonton. Bukan saja menonton bola, hari ini ada bola saya tahu, tapi kita tengoklah ni sekejap. Bola tu boleh ada ulangan. Ni pun ada ulangan tapi dia tak best lah kalau kita tengok dah ni kan, ulangan. Kita nak yang live, kan? Jadi selamat datang saya ucapkan. Pertama sekalinya saya ucapkan terima kasih kepada para penonton, para admin yang beri komitmen. Dan saya ingin ucapkan tahniah, mungkin semua admin mengucapkan tahniah kepada Puan Kasmah Baharum kerana mendapat anugerah atau hadiah yang diberikan oleh penaja kita. Dan itulah yang kita inginkan, tuan-tuan dan puan-puan, kita inginkan tuan-tuan dan puan-puan setia dan memberi komen dan memberi feedback yang sebaiknya lah kepada page local group ni. Jadi kami juga lalukan sebarang idea, sebarang cetusan ataupun bantuan-bantuan yang lain dan boleh menjadikan sama-samalah kita bekerja untuk membangunkan atau menyampaikan Al-Quran pada semua, all around the world, okay, all mankind. So we hope all of you can distribute something to us, so we can get a benefit. Boleh berikan idea-idea, sama ada mungkin ada yang suka menulis, boleh tuliskan ataupun catatan-catatan yang baik untuk kami siarkan. Saya rasa tak ada masalah. Kita kena dapatkan komen lah. Kita ada mesej kami, boleh cari kami di Google Love Quran Group, tulis di Facebook. Boleh like lagi siapa yang belum like, siapa yang belum follow dan sebagainya. Kemudian kita ada 3 segmen utama, iaitu Jom Tadabbur Quran, hari sekarang ni lah. Sebenarnya jom ngaji sama-sama, setelah Hidayu, dan sebenarnya hari Jumaat, Tartil Quran. Kita belajar hukum-hukum tajwid. Jadi seperti biasa, tuan-tuan, Jom Tadabbur Quran menekankan soal kita memahami Al-Quran, dan saya hanya membantu anda untuk anda lebih memahami soal-soal yang berkaitan dengan Al-Quran. Jadi this is sharing so everyone can benefit. So hari ini kita akan mulakan dengan ayat 36 sehingga ayat 40, sambungan kepada ayat yang lepas. So boleh komen dulu, saya nak tengok komen komen dulu. Ya, sama-sama puan. Okey, terima kasih terawal komen hari ini. Jadi boleh share lagi pada yang lain sebelum kita mulakan. Dan saya ingin beritahu lah macam kita sharing-sharing kan sebelum kita mulakan ni.
Saya sendiri sebenarnya dulu adalah pelajar pada apa ni? Saya belajar sekolah rendah di Jalan Batu di KL dekat dengan Taman Kompleks tu. So itu di sekolah biasa lah, kiranya sekolah rendah yang tak ada belajar sekolah pendidikan Islam, tak ada macam di Johor. Kalau di Johor tu, di Princess Elizabeth tu memang ada sekolah khas untuk sebagaimana sekarang lah, dia ada sekolah khas untuk ni kan, belajar pendidikan Islam kan. Seterusnya di sekolah menengah saya sekolah di Setapak dan itu adalah sekolah normal ataupun sekolah arus perdana lah, bukan sekolah aliran agama sebagainya. Dan seterusnya saya menyambung pelajaran ke Darul Quran Jakim. Jadi di situlah bermulanya saya berjinak-jinak dengan bahasa Arab ni, tuan-tuan dan puan-puan. Terutamanya bahasa Arab lah, sebab di sana memerlukan banyak bahasa Arab. Jadi saya berbeza sikit lah dengan MM kita yang lain, yang mereka ni semua hebat-hebat saya rasa. Allah, jadi Alhamdulillah, terima kasih banyak. Mereka banyak membantu saya, bukan dari segi live macam mana, dari segi teknologi dan sebagainya. Jadi mereka banyak membantu saya dan banyak saya belajar. Dan Alhamdulillah, saya rasa Allah bagi nikmat yang saya tak sangka. Saya dapat berada di depan ataupun di Facebook ni sekarang live. Saya tak sangka sangat, memang Allah nak bagi tu, boleh bagi je lah kan, siapa yang dia nak. Sebenarnya saya juga yang taja hadiah tu adalah cikgu saya sendiri yang dia pernah praktikal. Jadi terima kasih banyak Cikgu Asia atas usaha yang sangat baik. Mudah-mudahan Allah ganjarkan, dan juga pemenang kita Allah ganjarkan semua sekali yang ada tuan-tuan dalam hari ini dan yang akan datang nanti, menonton nanti. Dan saya ucapkan mudah-mudahan Allah terima amalan kita, dan mudah-mudahan dengan cara ini Al-Quran tu lebih dekat kepada kita, dan kita pun lebih dekat dengan Al-Quran lah. Dengan Al-Quran je dekat kan, kita pun kena dekat dengan Al-Quran, insya-Allah. Baik, hari ini ayat 36 hingga 40. Saya nak ada yang special untuk tuan-tuan perempuan. Boleh tulis dalam komen. Siapa yang menggunakan tafsir Minar Rahman yang Braille, muka surat 34 yang ada Quran Braille sebelah kiri ya. Okey, surat 34. Okey, untuk tuan-tuan dan puan-puan yang menggunakan Al-Quran biasa boleh juga buka muka surat berapa 8 ya lebih. Minta maaf kalau tak tengok, lupa pula. Lalu saya tengok dia punya tu. Tak apa. Okey. Jadi saya nak sharekan ni. Okey, nampak tak tuan-tuan puan ni? Situ tertulis surah Al-Baqarah ayat 36 hingga ayat 40. Okey, boleh komen lah nampak ke tak nampak sebagainya. Nanti kita akan mulakan dengan kita baca ayat tersebut, dan kita boleh baca juga terjemahan. Sebenarnya saya akan huraikan dengan tadabbur berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, slide tu nampak ke tak? Okey. Kita mulakan dengan surah Al-Fatihah dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, kita masuk pada slide yang pertama.
Ini ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Setelah itu maka syaitan menggelincirkan mereka berdua dari syurga itu dan menyebabkan mereka dikeluarkan dari nikmat yang mereka telah berada di dalamnya. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebahagian dari kamu menjadi musuh kepada sebahagian yang lain. Dan bagi kamu semua disediakan tempat kediaman di bumi serta mendapat kesenangan hingga ke suatu masa, yakni mati. Mungkin ada terjemahan yang berbeza. Tapi itu yang saya ambil, tapi maksudnya sama saja, tak masalah. Okey, okey. Terima kasih. Boleh komen muka surat berapa kalau yang ada ni. Yang rakan-rakan kita yang menggunakan Al-Quran Braille yang tak ada terjemahan, boleh juga komen muka surat berapa. Jadi ayat hari ni 36 hingga ayat 40. Jadi kita masuk slide yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ke-77. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya. Lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah dialah yang Maha Pengampun, penerima taubat lagi Maha Mengasihani. Okey, ayat berikutnya ayat yang ke-38. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Itu ayat yang ke-38. Terjemahan dia, kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari syurga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku, nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka dan mereka pula tidak akan berduka cita. Sebenarnya ayat 39. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itulah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya. Dan ayat yang terakhir untuk hari ini, Ya Bani Israel اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون Sadaqallahul Azim. Terjemahan dia. Wahai Bani Israel, kenangkanlah akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu. Dan kepada akulah, yakni kepada Allah sahaja, hendaklah kamu merasa gerun, takut, bukan kepada sesuatu yang lain. Okey, jadi kita akan huraikan nanti insya-Allah. Baik,
Rahmat benar firman Allah SWT. Jadi hari ini satu ayat-ayat yang menarik kita akan bincangkan. Kita akan masuk topik yang agak lain dan topik yang maudhu ataupun topik yang lain yang sangat besar. Nanti siapa yang nak ni kena nantikanlah apa huraian-huraiannya, dan saya mohon kongsi-kongsikan dan komen-komen lagi yang bagus, setia kepada page Love Quran Group. Okay. Ya. Okay, pada yang baru masuk, selamat datang saya ucapkan. Kita dah baca ayat 36 hingga ayat 40. Jadi tiba masa kita itu untuk kita huraikan ayat ke-36. Sebelum tu saya nak kongsikan sebuah sedikit perkataan pada kita pada hari ini. Kita tengok ayat yang ke-36. Okay, tengok sebelah situ. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. So, kita ambil perkataan perkataan bahasa Arab ini, saya kongsikan satu saja. Boleh tulis di dalam komen, boleh tulis di nota-nota anda. Jangan lupalah, jangan tinggalkan nota. Memang saya akan tulis nanti, tapi anda pun akan tulis untuk diri sendiri kan. Okay. Senang saja perkataan dia adalah fa'akhrajahuma. Okay, iaitu fa'akhrajahuma. Maksudnya di sini adalah keluar. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma. Mereka ni dikeluarkan. Asal dia adalah kharaja. Kharajim. Asal perkataan dia lah kharaja. Dia ubah, dia jadi macam imbuhan lah kan, ter dan sebagainya. Jadi bermaksud yang berbeza lah. Jadi maksud asal dia adalah kharaja. Dia cakap kharaja, keluar. Lawan dia dakhala. Dakhala masuk. Okey, mudah aja. So boleh belajar perkataan bahasa Arab sikit-sikit. Okey, saya nak baca dia punya apa dia panggil tadi? Yang dekat tafsir lah, dekat tafsir Minat Rahman ni. Apa dimaksudkan di sini? Jadi dibacakan terjemahan di sini. Setelah itu maka syaitan menggelincirkan mereka berdua dari syurga dan menyebabkan mereka dikeluarkan dari nikmat yang mereka telah berada di dalamnya. Dan kami berfirman, turunlah kamu. Sebahagian dari kamu menjadi musuh kepada sebahagian yang lain, dan bagi kamu semua disediakan tempat kediaman di bumi, serta mendapat kesenangan hingga suatu masa tertentu, iaitu mati. Jadi kamu di sini, kamu tu ni, yang banyak kamu ni kan, kamu dikeluarkan, kamu diberikan tempoh ni. Apa yang maknakan kamu ni? Isteri Adam, Adam dan isterinya, dan syaitan. So menarik di sini untuk kita huraikan tuan-tuan dan puan. Allah digunakan di sini fa'azallahuma. Fa'azallahuma ni dimaksudkan senanglah kalau cakap gelincir lah, ataupun diperdayakan. Fa'azallahuma syaitan, syaitan yang memperdayakan. Kita ingat syaitan ni musuh kita ni. Okay, fa'azallahuma syaitan fa'akhrajahuma mimma kana fih. Mereka ni dikeluarkan daripada syurga. Okay. Jadi anha di sini merujuk kepada syurga. Fa'akhrajahuma, iaitu Adam dan Nabi Siti Hawa. Okay. Sebenarnya Allah gunakan, tadi Allah guna fa'akhrajahuma kan, dua orang kan. Dia ada huma tu, siapa belajar bahasa Arab dia akan tahu, dan siapa tak tahu boleh tanyalah. Okay. Wa qulna bitu. Lepas tu Allah guna ramai. Bitu. Wa qulna bitu. Ihbitu. Kenapa Allah guna ramai? Tadi Allah guna dua kan? Musanna. Kadang Allah guna jamak. Ada waw tu, waw alif. Kenapa agak-agak jadi maknanya dia bukan termasuk Adam dengan Hawa saja, dia termasuk syaitan-syaitan ataupun segala-gala yang ada dekat yang dikeluarkan oleh Allah lah. Kita tak tahulah apa dia. Dan jelas di sini adu, syaitan tu adalah musuh. Okey. Maksudnya di dunia ni kita akan sentiasa bergaduh. Qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Bukan sentiasa bergaduh macam mana? Maksudnya di sini masing-masing manusia tu ada pendapat dia. All everyone has opinion, okay? Ada pendapat dia, ada dia punya kata-kata, ada dia punya minat dan sebagainya. Jadi
berbeza lah, sama macam lelaki dengan perempuan. Lelaki kalau dia cool je kan, kalau orang marah pun dia cool je. Kalau perempuan lain lah kan, kita tahulah mak-mak kita, isteri sebagainya. Jadi berbeza-beza. Jadi itu antara ada tafsiran lah yang mengatakan bukanlah bergaduh, maksudnya berbeza-beza kan. Tak boleh duduk sekali lah, susah lah naknya. Jadi itu yang menariknya, uniknya kehidupan di dunia ni. So walakum fil ardi mustaqarrun. Sekali dijelaskan lagi, kamu di bumi, maksudnya kita semua ni di bumi, sebab yang ayat 30 kan, kalau kita dah bahas ayat 30 tu, sebelum tu saya nak flashback balik kalau ada yang lupa. Sebelum tu kita dah ayat 30 berapa? Ayat 31 kan sampai 35. Dia cerita macam mana penciptaan Adam, macam mana iblis tidak sujud kepada perangai-perangai iblis, perangai-perangai adalah yang sangat penting untuk kita tahu. So boleh tulis dalam komen. Walakum fil ardi. Sekali jelaskan lagi, diciptakan kita ni semua di bumi. Jadi di bumi adalah tempat kita. Walakum fil ardi mustaqarrun. Mustaqar ni ada banyak perbahasan dari segi ulama. Mustaqar ada yang mengatakan kehidupan yang sementara dan sebagainya lah, jadi tak kekal. Mustaqar. Wa mata'un ilahin. Dan sebenarnya perkataan mata' ni pun ada diperbahaskan pada ulama. Dia seolah-olah macam kain buruk, ataupun contohnya kalau saya bagi, kita basuh pinggan kan, kita guna span kan. Jadi span tu kita simpan je lah kat tempat dia, tak ada buat apa pun kan, tak ada kita buang apa semua. Jadi macam benda tu contoh, banyak lagi contoh lain, tapi saya bagi contoh tu lah kan. Dia terbiar macam tu je. Jadi dia selalu macam tu lah, memang tak. Sebenarnya benda-benda di dunia ni semua sekali adalah yang tak kekal. Dia tak kekal lah. Mata'un ilahin. Dan dia akan tamat pada satu masa nanti. Macam kita tahulah matahari sekarang pun, kita dah tahu matahari, saintis-saintis mengatakan bahawa matahari ni memang tak lama lagi dia akan sampai dia punya dia ada jalan ni kan. Dia dalam Quran dia guna falakin dalam surah Yasin kan. Jadi kalau dekat ni dia panggil orbit dia kan, ataupun dia berjalan dia lah, landasan dia. Dan dia pun dah macam hampir lari dalam landasan dia. Ini boleh tengoklah baca-bacaan daripada saintis-saintis yang sebagainya. So dia kata matahari ni dia akan sampai pada satu point di mana dia tu akan terpadam. So dia akan terbakar. Okay. So memang menarik kalau kita kaji, kita tengok sains sebagainya. Semuanya ada makhluk ni, ada dia punya tahap-tahap, ada pun hayat-hayat. Jadi macam kita lah. Kita ada kita punya tahap, kita akan mati juga satu hari nanti. Wa mata'un ilahin. So saya tulis di sini, di slide ni. Tengok terjemahan bahasa Inggeris. Okay, pelajaran yang kita ambil di sini adalah kita hendaklah menjauhkan diri daripada sifat sombong. Ini sifat yang saya dah hurai dah sebelum ni sebenarnya, sifat yang dimiliki oleh iblis. Di mana iblis ni dia berbuat daripada api, dan dia kata Adam ni dia buat dari tanah. Jadi kenapa dia nak perlu sujud kepada Adam? Adam ni lebih rendah daripada kita ni, lebih rendah daripada iblis. Dia orang sebab dulu kan dia mulia. Lepas tu ada Nabi Adam yang datang macam tak mengacau dia punya pandangan lah. Jadi kenapa dia sujud kepada Adam? So this is a question yang yelah, dia tak macam malaikat lah. Malaikat dia tanya tu untuk mengiktiraf ataupun mengetahui hikmat apa yang Allah ciptakan tu. Jadi iblis ni dia bangkang kau ataupun dia tak puas hati betul lah. Tak puas hati betul, dan dia tak nak sujud langsung. Jangan jadi perangai macam iblis, tak nak sujud kepada Allah SWT. Kita belajar ni, kita tanggungjawab kita lah. Nanti akan ditanya oleh Allah, apa yang saya terangkan, kenapa tak nak sujud juga, dah terangkan dalam kelas, ataupun dah terangkan dalam segmen tadabbur, kenapa tak nak juga sembahyang, sebagainya. So akan ditanya semua ni. So wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun mata'un ilahi. So pertamanya sifat sombong. Kita janganlah sombong kepada orang lain walaupun kita dah dapat hadiah ataupun kita dah dapat apa-apa sumbangan dan sebagainya. Jadi doakan kami juga tuan-tuan dan puan, jangan sombong bila kita dah ada ramai followers dan sebagainya. Biasanya kesenangan ni menyebabkan kita ni lupa. Mudah cerita dia. Kesenangan tu menyebabkan kita akan jadi lupa apa yang nikmat dan
Susahlah nak ingat Allah. Senang. Bila kita susah, baru kita sakit dan sebagainya, baru kita ingat Allah dan sebagainya, COVID-19 dan sebagainya, baru kita ingat kuasa Allah SWT. Tapi kalau senang, kalau kita kaya, kita senang, susah sangat kita nak ingat Allah SWT. Tak ada tipulah, kita tahulah manusia biasa kan, normal kan, mesti ada sifat tu lah. So jangan kita bersifat sombong terutamanya. Dan kita kena ingat syaitan, dia panggil syaitan ni adalah, saya dah hurai dulu syaitan kan, mungkin dia masuk dalam perangai manusia dan sebagainya. Ada yang mengatakan kafir, orang kafir sendiri. So jangan kita terpedaya dengan apa-apa godaan dia sekalipun. Okay, dalam surah Al-A'raf tu dia kata apa? Dia akan ganggu di depan, di belakang, di syamalihim, kiri kanan. Betulkan saya kalau saya salah. Jadi memang gangguan tu akan sentiasa berada. Dia akan bisikkan dan sebagainya, perasaan was-was antaranya. So jangan was-was untuk perempuan. Nak hilangkan was-was kena ada keyakinan dengan belajar. Tu yang saya pentingkan, pelajaran. Kita kena pentingkan pelajaran sebab itulah sahaja cara untuk kita menghalang diri kita daripada terpengaruh dengan was-was ataupun dengan pengaruh syaitan ni. Okey? Jadi mudah aja pelajaran dia. Boleh tulis di komen, boleh tulis di nota anda. Next, ayat berikutnya. Okey. Berapa kalimah Talaqa Adamu min Rabbi kalimatin fataba alaihi innahu. Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya. Lalu Allah menerima taubatnya, sungguhnya Allah Dialah yang Maha Pengampun, menerima taubat lagi Maha Mengasihani. Okey. Baca sikit ini huraian. Kalimah-kalimah pengakuan taubat yang telah diilhamkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Adam dan isterinya Hawa itu ialah yang tersebut di dalam ayat 23 surah Al-A'raf. Ada tak kat sini? Ada. Okey, ayat 23 surah Al-A'raf, boleh tengok. Rabbana, boleh baca sama-sama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Oleh itu jika Engkau tidak mengampunkan kami dan memberi rahmat kepada kami, saya menjadilah kami dari orang-orang yang rugi. Amin ya rabbal alamin. Jadi Allah menerima taubatnya dan taubat isterinya Hawa kerana Allah mengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi disebut seorang Nabi Allah itu adalah maksum, yakni terpelihara daripada melakukan dosa. Bagi menjawab kemusykilan tentang kesalahan Nabi Adam yang disebut alim ulama', ahli tafsir berkata kejadian itu berlaku sebelum Adam menjadi Nabi. Perkara itu dilakukan kerana terlupa dan tidak sengaja. Ini ada diterangkan dalam tafsir-tafsir. Boleh tengok juga tafsir Ibn Katsir dan sebagainya. Banyak tafsiran yang jelas dia huraikan pendapat ulama'. So sebelum saya nak cerita lah, Adam ni diturunkan di mana sebenarnya? Ada cerita dekat mana, ada Mekah. Semua itu ada pendapat-pendapat ulama'. Jadi saya tak nak detail. Ada diturunkan kata di Mekah, ada Taif dan sebagainya. Ada juga diturunkan di India. Jadi banyaklah. Jadi tempat yang berbeza antara Adam dan Hawa ni. Banyak pendapat. Yang penting doa ni tuan-tuan. Doa ni kita boleh amalkan. Rabbana zalamna, boleh hafal, siapa boleh hafal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. So ada lagi banyak juga pendapat ulama. Ada juga doa-doa yang maksud dia adalah kita mohon ampun kepada Allah SWT lah. So saya cerita itu macam mana orang yang berdosa seperti kita ni nak mendapat keampunan daripada Allah SWT, kena sentiasa lah. Okay. Dan Allah itu adalah Maha Pengampun, Tawwab. Satu yang Allah gunakan Tawwab ni adalah sangat pengampun ataupun lebih-lebih lagi pengampun. Dan lagi Maha Mengasihani. Sayangnya Allah pada kita sangat sayang, lebih pada seorang ibu lagi kepada anaknya. So ada juga diterangkan dalam surah An-Nisa dan sebagainya, wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillahu ghafurur rahim. Siapa yang melakukan dosa ataupun keburukan, kemungkaran dan menzalimi diri mereka, kemudian dia bertaubat, summa yastaghfirillah yajidillahu ghafurur rahim, dan dia dapati Allah itu sangat pengampun,
dan sangat penyayang. So kita kena buat benda ni tuan-tuan puan. Kita kena sentiasa bertaubat. Wasari'u ila maghfirah. Kena berlumba-lumba untuk mendapatkan keampunan daripada Allah SWT. Terutama bila di waktu sahur tu kan, atau waktu subuh tu, sebelum subuh tu, kita banyakkan istighfar. Itu memang ada dalam Quran. Boleh buat. Dan paling kurang kita kena 70 kali kan, ada kata 70 kali, 100 kali. So eloknya lebih lagi lah. Kita ni siapalah perempuan sentiasa berdosa dan melakukan kemungkaran yang mungkin kita tak tahu, senyap dan sebagainya. So memang kena minta ampun selalu. Itu dia. Jadi pengajaran dia adalah Allah Maha Penerima Taubat. Jadi jangan malu, sentiasa bertaubat kepada Allah SWT. Jangan malu. Jangan sentiasa jangan kalau malu cakap aku ni banyak berdosa, aku banyak berdosa. Kalau dia cakap saja aku banyak berdosa tapi dia tak mohon ampun, tak istighfar, jadi sangat rugilah. Jadi kalau dia dah tahu dia berdosa, dia mestilah minta ampun kepada Allah SWT. Begitulah kita tuan-puan. Saya harapkan kita jadi golongan yang sentiasa bertaubat. Bukan sahaja bila tegur saja nak jabat baru bertaubat. Jadi kita sentiasa ingat. Okey. Jadi bezanya sifat Adam dan Iblis tu, Iblis ni adalah orang yang ingkar dan tidak sujud dan tidak akan bertaubat lah. Maka Adam bila melakukan kesalahan atau terlupa dan sebagainya, dia terus bertaubat. Dan kalimah itu diberi sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi specialnya Nabi Adam dan kita sebagai manusia. Okey. InsyaAllah Azri, terima kasih banyak. Okey, sekali lagi ayat kita hari ini 36 hingga ayat 40. Teruskan lagi ya dengan ayat berikutnya. 38 Okey. 38 ayat dia berbunyi begini. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari syurga itu, kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku melalui rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku, nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka. Dan mereka pula tidak akan berduka cita. So Allah, ni turunnya ayat katakan, Qul nahbitu minha jami'a, turunlah sama kamu, semualah syaitan apa semua yang diturunkan di bumi, sebagai tempat dia. Jadi Allah turunkan dengan panduan, iaitu fa imma ya'tiyannakum, jika datang kepada kamu petunjuk dariku melalui rasul, minni fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Hudan ni dia itulah dia cakap dalam sini, betul lah, dia dalam tafsir pun dia cakap melalui rasul-rasul, kitab-kitab yang terjemahkan hudan, sebagaimana kita tahulah ayat kedua, zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Kita dah bahaskan sebelum ni surah Al-Baqarah, ingat kita hudan adalah Quran, dan kitab Taurat pun dalam ada cerita juga pasal petunjuk yang asal lah bagi kitab orang Yahudi. So faman tabi'a, tabi'a ni digunakan mufrad ataupun digunakan seorang aja, faman tabi'a hudaya. Kita bagi tabi'un ke apa, tak ada, dia satu je. So ni pun diperbahaskan ulama, katakan tabi'ah ni ada kata sebab orang yang dapat hidayah ni biasanya tak ramai. Itu dibawakan ulama, dan mereka ni perlukan sampaikan kepada orang lain dan sebagainya. Faman tabi'a hudaya, mereka ni sikit dan tak ramai, ataupun macam hadis Nabi tu kata, Islam datang berdagangan dan tak ramai yang nak kurang minat lah dari segi ni. Itulah. Jadi fala khaufun alaihim, jadi jangan risau sebab walaupun tak ramai tapi dia dapat ni la khaufun, mereka tidak akan takut, wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan sedih. So menarik di sini, khaufun di sini, tidak takut ni, sebab apa? Mereka ni biasanya takut ni benda yang akan datang kan. Maksudnya yahzanun ni, yang sedih ni,
mereka benda yang dah lepas. So menarik huraian tu. Mengatakan khaufun ni di akhirat nanti kita tidak akan merasa takut. Sebab kita dijamin syurga kan. Itu kan kata ni hadis tu. Kita walaupun kita tak kita beriman, walaupun kita melakukan dosa, kita akan jamin syurga. Dan yahzanun, tidak akan sedih. Walaupun ramai yang kata siapalah baca Quran lah apa semua ni tak menarik, tak best, tapi bagi orang beriman yang betul-betul beriman, hadis Nabi kata apa pun yang terjadi pada mereka terima, redha dengan ketentuannya. Jadi mungkin yahzanun ni bukan saja di dunia, di akhirat. Mereka tidak akan bersedih. Nanti bila orang bersedih, orang kelang kabut dan sebagainya, kita dah ada prepare dah, kita dah ada preparation. Kita ada payung lah, sediakan payung sebelum hujan. Dia sediakan amal sebelum dihitung. So, kita dah ada dah kita punya modal. Jadi jangan risau. Bukan kita nak risau kan? Fala khaufun, jangan takut dicela sebagainya. Kita bercakap yang benar, jangan takut. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sebab kita takut hanya pada Allah SWT. Kita akan huraikan ada ayat yang kaitan juga kan. Takut hanya pada Allah SWT. Okay, bertulis takut hanya pada Allah di ruang komen. Walahum yahzanun. Jangan sedih. Itulah sebab sedikit. Ada pengajaran dia. Yes, berpegang teguh dengan ajaran Islam. Pegang betul-betul teguh. Walaupun kata pegang akhir zaman ni, ajaran Islam atau Al-Quran ni kata macam pegang bara api. Memang akan dikacau ataupun memang akan diganggu dan sebagainya. So memang kena betul-betul lah, kita kena sama-sama lah. Saya dan tuan-tuan perempuan sama-sama kita ingat memperingati supaya kami tak terlalai, supaya kita pun tak sama-sama terlalai. Dan ingat selesa kita ni hidup di dunia sementara je. Ya, tidak akan dikecewakan dan tidak akan gagal di dunia dan di akhirat. So orang beriman adalah orang yang menyediakan dunia dan akhiratnya. Bukan sahaja dunia saja dia ambil dan bukan sahaja akhirat dia ambil, sebaliknya dua-dua dia cuba ataupun dia adalah cemerlang di dunia dan di akhirat. Next, ayat berikutnya. 39. Okay, 39. Okay. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itulah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya. Jelas lagi nyata ayat ni. Saya terus pada pelajaran dia. Yes, kita hendak menjauhi sifat kufur dan berdusta terhadap Al-Quran. Di siapa yang kufur dan yang mendustakan Al-Quran, tempatnya adalah neraka. Jadi jangan kita berasa jangan kita rasa hebatlah, sebab kita pun boleh jadi sifat-sifat yang macam ni juga. Kita dah tahu tapi kita mendustakan. Tak nak juga ikut kan. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang kufur dan kadzabu, mendustakan. Mendustakan dan mengkufur. Ingat itu antara ancaman yang berat. Berapa kali banyak diulang dalam Quran. Wakadzabu, banyaklah diulangkan dalam Quran. So kafaru kadzabu. Ingat orang yang kufur, orang kafir, kalau yang tak menentang dia tak masalah. Dia tidak jadi soal sebagainya. Tapi jika dia menentang, dalam Islam tu sendiri kata kalau dia berperang, kita kena balaslah dengan perang. Selagi dia tak mulakan perang, tak ada masalah. So walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Pemilik ini ashab ni macam pemilik neraka, dah ada tempat dia special di neraka. So your place in neraka, in hell. So be careful lah. So tempat kamu adalah neraka. Kalau orang cakap macam kita, kejut marah ke. Tapi ingatlah, itu peringatan sebenarnya. Anda tahu dia saja ke tak ada juga lah. Tapi satu peringatan lah kita dapat kan. Jaga-jagalah. Nanti kalau kamu masuk neraka macam mana? Jangan marah dia pula. Sedih lah. Next, ayat 40. Okay. Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi'ahdi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Okay, ayat ni sebenarnya agak panjang untuk kita hurai. Tapi dia berkesinambungan sebenarnya. So ayat ni, start ayat ni 40 ni sampai ayat yang hujung 1 ni dia ceritakan pasal orang Yahudi.
ataupun orang Bani Israel. Okey, siapa yang dah tengok video yang saya hantar tu dekat Twitch, boleh tulis dalam komen apa dapatan ataupun dah tengok belum. Tulis dah, kalau belum tak apa, boleh tengok lain kali. So, saya dah terangkan sikit dalam video tu pasal Bani Israel adalah anak kepada Nabi Yaqub. Ada 12 puak. Isra tu adalah hamba, El tu ada Allah. Okey. Macam Jibril, Israel, okey. Semua adalah hamba Allah dalam bahasa Hebrew, tak silap saya. Okey. Ada juga diterangkan dalam ni. Okey, Israel ni juga dia adalah gelaran Nabi Yaqub. Baca hatilah dia sebut. Okey. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Ini adalah antara Allah gunakan macam pujukan. Sebelum saya nak cerita macam mana kaum Yahudi ni sebenarnya kaitan di dalam ayat ni supaya kita lebih faham. Di Mekah ni sebenarnya orang Mekah atau orang Arab sebelum kedatangan Nabi ke Madinah ni, mereka ni orang miskin. Orang yang jahil lah, dia tak ada agama sebagainya kan. Jadi orang-orang yang Yahudi di Madinah ni, mereka ni ada yang pakar, ada ustaz-ustaz dia lah, ada yang pakar dia dalam bidang agama ni, dia ada kitab dia kan. So tapi dia ni perangai dia bagi tahu bila orang tanya kan, orang tanya pasal apa-apa semua kan. Tapi dia bagi tahu lain, tak ikut yang kitab sebenar dia. Dia ikut hawa nafsu dia saja. Dan juga mereka ni pun kaya-kaya. Orang-orang agama ni, ustaz-ustaz dia ni kaya. Mereka pegang majikan dia lah. So, jadi macam ekonomi dia pegang apa semua. Dia dah lama kat Madinah ni. So datang Nabi ni macam itulah sifat iri hati orang Yahudi dan sebagainya. So mereka ni memang dipandang mulia lah. So kita tahulah Arab ni kan dia sering bergaduh sebelum datang Nabi kan. Kaum-kaum puak-puak tu, Aus, Khazraj tu, dia punya puak-puak Yahudi masing-masing. Bani Quraizah sebagainya. Banyak boleh tengok lah. Bani Yahudi ni banyak puak-puak juga. So mereka dah lah macam menggalakkan atau menjadikan mereka gaduh ni kan. So bila datang Nabi tetap layan mereka, dan kalau mereka menyerang, Nabi akan lawan. So wahai Bani Israel, Allah kata apa? Allah macam memujuk ataupun menjadikan gelaran, wahai, macam kita panggil sebut anak kita lah, wahai anakku. Macam panggilan yang lembut panggilan yang lembut, wahai Bani Israel, menunjukkan gelaran ataupun Udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah dan kenangkanlah nikmat-nikmat yang diberikan kepada kamu. So an'amta dalam surah apa sebelum ni kita dah bahas? Surah Al-Fatihah, betul? Kita minta kepada Allah nikmat-nikmatnya dan sebagainya. Jadi kaum Bani Israel ni dah dapat nikmat-nikmat yang banyak, cerita dia. Dah banyak antaranya adalah diselamatkan daripada Firaun, diberikan manna salwa, diberikan dalam kalangan mereka ni banyak nabi-nabi dan sebagainya. Diturunkan banyak nikmat-nikmat yang sangat besar, dan Allah muliakan kaum Bani Israel. So Allah kata lagi, wa aufu bi ahdi, tunaikanlah perintah Allah. Baru Allah datang kepada main dia, apa yang Allah nak daripada teguran Allah ni. Wa aufu bi ahdi, ufi bi ahdikum. Jadi taatlah kepada Allah. Wa aufu ni ada janjikan ada yang kata apa? Ingatlah perjanjian yang kita awal dulu dalam zaman roh tu kan. Masa kita roh tu, kita mengaku Allah sahaja Tuhan kita. Dan ingatlah taatlah pada perintah Allah, yang antaranya lah. Seterusnya tu wa aufu bi ahdi. Okey, maksudnya di sini taatlah kepada Rasulullah walaupun dia datang dari golongan Arab dan sebagainya, Nabi Israel keturunan Nabi Ismail keturunan dia. So taatlah ikutlah Nabi SAW. Barulah Allah akan ufi bi ahdikum, tunaikan janji dengan Allah. Dia akan dimasukkan ke syurga dan akan dikekalkan nikmat-nikmat dan sebagainya. Wa iyaya farhabun. Baca sikit. Farhabun ni adalah kepada aku sahajalah hendaklah engkau takut ataupun gerun. So menarik, rohaba sama kataan dia, rohaba, farhabun. So kepada aku sahajalah yang engkau perlu takut, jangan takut kepada yang lain. Jadi takut kita ni bukan, tengok di sini,
Okay. Ini takut ni. Jadi seolah-olah macam apa ni? Kita takut tapi kita takut melakukan sesuatu sebab kita ada hormat, ada depan kita ada menteri dan sebagainya, itu macam hormat dia. Jadi apatah lagi lebih-lebih lagi pada Allah. Kita takut bukanlah takut untuk sebaliknya bukan negatif, kita takut untuk melakukan dosa kerana kita akan dibalas nanti di akhirat nanti. So ini poin yang penting juga di sini. Jadi antara pelajaran dia, sebelum tu saya baca dia punya huraian sikit dekat tafsir ni. Israel adalah gelaran Nabi Yaqub dan Bani Israel itu pula adalah kata-kata yang dipakaikan kepada keturunan Nabi Yaqub yang kemudian terkenal dengan nama bangsa Yahudi dan bahasa mereka ialah Ibrani, Hebrew. Jadi dalam surah Al-Baqarah dan surah-surah lain kerap kali disebutkan perihal kaum Bani Israel ni. Jadi sebabnya mereka ialah kaum yang beragama dengan berdasarkan kitab yang diturunkan oleh Allah. Dan itulah mereka lah golongan yang mula-mula menentang Islam di Madinah. Kerana itulah seruan Islam ditujukan kepada mereka berulang-ulang kali. Kalau mereka mendapat petunjuk melalui Islam dan memberi kesan yang besar kepada lain-lain kaum. Oleh kerana mereka menolak petunjuk Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad, maka tinggallah mereka di dalam kekufurannya. Itulah di agama mereka ni, mereka dah rasakan sesuai, mereka dah ikut apa yang mereka nak, hawa nafsu mereka, dan mereka tak nak percaya kepada ajaran Nabi SAW. Bahkan mereka tahu dalam Taurat tu sendiri ada cerita pasal datang Nabi Muhammad SAW. So cuma mereka diubah sebagainya. So, kita tengok kaum Israel di Israel sekarang ni, Yahudi tu, ada yang mengatakan itu adalah bukan Yahudi yang 12 ni lah. Dia adalah Yahudi campuran ataupun daripada bangsa-bangsa yang lain. So dia tak samalah dengan ajaran yang sebenar. Okay. Jadi itulah sedikit pencerahan tentang kaum Yahudi, golongan yang paling menentang agama Islam, dan banyak dijelaskan dalam Al-Quran tentang sifat-sifat Yahudi ni. Sebab apa? Sebab di sini kita perlu tahu kita kena tahulah sifat Yahudi ni supaya kita tak ikut perangai mereka. Sebab diterangkan jelas dan banyak dalam Al-Quran. Supaya mungkin kita ada kitab macam Al-Quran ni tapi kita tak ikut Al-Quran. Jadi dan kita tak faham pun apa yang kita baca. Jadi itu sangat ditegur oleh Allah SWT. Sebab itulah diterangkan perihal Bani Israel ini dalam banyak surah, dan Nabi Musa juga antara Nabi yang famous dalam Al-Quran. So itu pengajaran dia lah yang mudah. Jadi takutlah kepada Allah SWT, jangan takut kepada yang lain. Taatlah pada perintah Allah. Itu antara pelajaran-pelajaran yang boleh kita ambil daripada ayat ke-40. Dan lagi, jika menegur seseorang, tegur dengan berhikmah, ya, wahai Bani Israel, wahai penonton-penonton setia sekalian. Okey. Ada soalan, ada pandangan sebagainya, silakan. Baiklah, tuan-tuan dan puan. Terima kasih banyak kepada penonton. Ada Puan Asmawati, ya. Terima kasih banyak Puan. Sama Puan Kasmah dan ramai lagi saya tengok tadi, tak apa. Jadi boleh tengok ulangan juga. Kalau tak ada apa, kalau saya ada masa esok saya akan kongsi juga atau kita buat ulangan lah secara tayangan perdana, insyaAllah. Dia boleh tengok lah balik nanti jam 10 malam, 10 pagi insyaAllah esok lah. Buat esok pagi, ya. Esok pagi tak ada apa, saya buat pagi lah. Kalau tak dapat pagi, tuan-tuan boleh tengok juga waktu malam. Cuma saya akan buat lah ulangan nanti, insyaAllah. Jadi kalau tak ada apa, kita akhiri dengan tasbih kafarah surah Al-Am. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr
illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi sebelum kita akhiri, saya ingatkan tuan-tuan dan puan-puan, jadilah orang-orang yang sentiasa ingin belajar dan sentiasa belajar Al-Quran, memahami Al-Quran dan dapat mengamalkan. Kalau kita belajar saja tapi tak amal, jadi macam orang Yahudi ataupun orang Kristian yang langsung tak tahu langsung, tak tahu apa-apa kan. So ini adalah tujuan Al-Quran diturunkan untuk tadabbur, untuk kita faham. Jadi saya mohon maaf tersilap kata, terkasar bahasa. Mudah-mudahan kita jumpa lagi tuan-tuan dan puan-puan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran dihayati terus ke hati.